Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar audio? Kalau boleh dengar, raise hand. Kalau boleh dengar, raise hand. Okey, Alhamdulillah. Boleh nampak skrin? Kalau boleh dapat skrin, raise hand. Okey, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ashabi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So Alhamdulillah kita dapat bersama sekali lagi dalam sesi kita setiap bulan. Ya, kita Alhamdulillah kita buat untuk bulan Mac, bulan depan tak pastilah sebab dah bulan puasa dah kan. Jadi tak tahulah, tak apalah. Yang penting ada kesempatan pada malam ini kita cuba untuk melihat apa yang dikatakan sebagai strategi bulan Februari 2024 ini. Apakah yang akan kita tempuhi dan apa akan kita pelajari dan sebagainya lah ya. Ini daripada segi metafizik ya. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan majlis ini, marilah kita baca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baiklah. So kita program ini berjalan pada malam ini iaitu pada 14 Februari 2024. Kebetulan ya 14 Februari ni, ini bukannya hari Valentine ke apa ke, tak ada. Ini bukan kebetulan Valentine dan sebagainya. Ini memang kiraan hari kita, memang kita pilih pada hari ini. Kita buat energi ya. Sebenarnya kita buat 2 ikhtiar energi hari ini. Tapi untuk ikhtiar energi kasih sayang kita buat sebelah pagi dan selepas itu untuk ikhtiar energi rezeki kita buat sebelah petang. Tapi untuk malam ini, untuk malam ini special. Untuk malam ini dalam program ini nanti pada jam 9.30 malam ini, iaitu dalam 8-7 minit lagi ini, kita ada energi. Kita ada energi, satu energi yang bagus untuk perniagaan, iaitu wealth great treasurer ya. Wealth great treasurer ni memang digunakan untuk kita dalam perniagaan ya. Jadi kepada mereka yang berniaga, dapatlah bersama-sama kita, dan mereka yang akan berniaga pun boleh bersama kita, dan siapa-siapalah juga ya, tak kira lah yang bercadang nak berniaga dan sebagainya, boleh juga bersama-sama dengan kita pada malam ini ya. Jadi kita akan buat energi sedikit lah ya, energi untuk perniagaan ya, wealth great treasurer itu pada malam ini. Nanti sebelum jam 9.30 malam ini kita akan buatlah ya. Okey, tapi sebelum itu marilah kita lihat dulu apa yang berlaku pada Februari 2024 ini ya. So bulan Februari ini adalah bulan kedua. So bulan 2 maknanya angka 2. Biasanya angka 2 ni tentang communication, dan juga yang paling penting sekali ialah tentang pilihan. So maknanya bulan Februari ini dia lebih kurang sama dengan bulan November. Sebab November 1 campur 1 jadi 2 kan. So November jadi 2, 1 campur 1 jadi 2, dan bulan Februari 2. 2 adalah tentang pilihan. Ya, jadi maknanya sekarang ini kita lihat banyak berlaku pemilihan. In fact, hari ini sedang berlangsung pemilihan ataupun pilihan raya umum untuk negara Indonesia. Jadi kita tengah menunggu siapakah yang bakal menjadi Presiden Indonesia yang ke-8. Indonesia yang ke-8 ya. So daripada saya tengok berita tadi, mungkinlah ya, kemungkinan iaitu Menteri Pertahanan Indonesia selama ini iaitu Prabowo akan menjawat jawatan Presiden Indonesia yang ke-8. Okay, ya. Alright, baiklah. Dan juga kita ada pilihan raya di Pakistan juga ya. Pakistan pun ada pilihan raya, tapi mereka dah berlangsung pun 2-3 hari lepas, dan sekarang ni mereka nak bentuk kerajaan campuran dan sebagainya. Jadi sekarang ni macam pemilihan, kita pilih ya.
Memanglah negara akan buat perubahan dari segi presiden dan ketua negara, tapi apa yang penting sekarang ni kita nak memilih sekarang ni, ya, memilih. Jadi pada bulan Februari ini adalah untuk kita buat pilihan. Kalau kita dapat tawaran, kalau kita dapat sesuatu dan sebagainya, ada sesuatu konflik ataupun ada sesuatu potensi, apa juga, bulan ini adalah satu bulan pilihan kepada kita. Okey, katakanlah bulan 2 ini mungkin anda dapat tawaran untuk kerja. Jadi itu pilihan anda lah. Ataupun anda dapat tawaran untuk meningkat naik pangkat. Pun satu pilihan anda jugalah. Ataupun macam-macam lah, ya. Yang penting sekali bulan ini adalah tentang pilihan, dan pilihan anda tu sama seperti bulan November juga, iaitu ada 4 perkara. Okey. Iaitu yang pertama, pilihan kita itu diteruskan. So yang pertama tu kita untuk teruskan apa yang kita dah lakukan. Jadi kita pilih yang pertama lah, maknanya kita teruskan pilihan kita itu. Yang kedua, kita batalkan ataupun kita berhentikan apa yang kita buat. Jadi maksudnya pilihan kedua adalah kita memang tak nak lah buat selama ni yang kita buat itu, jadi kita tak nak. Kita buat benda, kita tak nak buat lagi lah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita buat yang baru. Jadi yang baru ni mungkin anda dapat jawatan ke, dapat sesuatu perkara ke, benda yang baru, jadi anda pilih jalan yang baru tu. Ya. Okay. Dan yang keempat adalah tentang apa kita katakan sebagai campuran yang lama yang sedia ada anda buat dengan yang baru. Yang baru dengan yang lama anda campurkan, gabungkan dan perhalusi dan buat satu benda lebih baik lah, lebih meningkat lah. Jadi anda sebenarnya ada 4 pilihan, ya. Jadi untuk itu kita kena tengok balik lah, ya, apa pilihan-pilihan yang kita ada. Sebenarnya di negara Malaysia kita pun dah buat pilihan, ya. Pada akhir Januari baru ini, 31 Januari, kita ada pelantikan agung yang baru, ya, agung yang ke-17. Ya. Jadi itu pun satu pilihan lah, maknanya pilihan terbaru tu, ya. Tapi kalau kita lihatkan apakah bentuk pilihan yang kita, yang tema pilihan kita tu, ya. Setiap tahun ada pilihan dia, maknanya setiap bulan 11 dan bulan 2 adalah pilihan, kan. Tapi apa tema dia, ya? Jadi untuk tahun 2024 temanya adalah tentang apa dikatakan sebagai tanggungjawab. Sebab 2024, 2 campur 0, campur 2, campur 4, jadi maknanya 8, kan. Jadi 8 ni lah tentang tekanan. Tekanan disebabkan oleh tanggungjawab, ya. So maknanya tanggung dan jawab itu menjadi satu tema untuk 2024 ni lah. Jadi maksudnya agung ke-17 naik jadi agung, Presiden Indonesia yang baru akan menjawat jawatan baru. Maksudnya dah menjadi satu tanggungjawab lah. Memang tanggungjawab pun. Tapi tahun ini disebabkan oleh tahun ini dah tentang tanggungjawab lah, ya. Jadi itu tema dia. Jadi apa pun yang berlaku daripada situ dapatlah kita dapat jadikan sebagai panduan kepada hidup kita. Maknanya kita ni sekarang ni berada dalam situasi maksudnya tekanan lah. Tekanan oleh tanggungjawab, ya. Banyak tanggungjawab kita kena buat, kena settle, kena uruskan lah, ya. Cuba kalau anda lihat di skrin ni, ada kata boleh bagi saya tips untuk hadapi tahun ini. Okey. Jadi dia kata saya terasa sedikit mencabar. Okey, jadi apa yang saya kata, okey, saya jawab secara ringkas lah, ya. Tahun ini 2024 ada 8, iaitu tahun tekanan, tahun stres, ya, tahun stres. Maka terima tekanan dengan tenang, ya. Maksudnya kita ada tekanan, ada masalah, ada konflik, apa semuanya kita terima saja, sebab tema tahun 2024 ni lah tentang tekanan, tentang tanggungjawab, tekanan, ya. Jadi kita terima dengan tenang, okay? Kita terima tenang, jangan kita meroyan ataupun kita mengamuk apa semualah. Tenang, tak apa, benda tu baik ke, benda tu tak bagus ke, benda tu mencederakan kita ke, apa ke, kita terima, tenang je, cool. Sabar, maknanya kita sabarlah hati kita, ya.
apa yang orang nak kata katalah, apa yang kita kena tanggung tanggunglah, ya macam itulah, ya. Dan positif, positif tu maknanya kita berfikiran positif, maknanya ada kebaikan daripada tanggungjawab ataupun tekanan yang kita hadapi tu, walaupun nampak daripada segi lahiriahnya lah benda tu macam tak bagus untuk kita, ya, alah menyusahkan kita, alah susahlah kita apa dan sebagainya lah, tapi sebenarnya ada benda hikmah daripada tanggungjawab atau tekanan yang bertemakan tahun ini, ya. Kerana ianya ujian. Okey, ujian dia sebenarnya untuk kita menjadi tabah. 2024 ni adalah ujian untuk menguji ketabahan kita. Jadi maknanya apa-apa yang berlaku dalam 2024 ni, ya, apa yang berlaku ni adalah untuk menguji ketabahan kita, ya. Ketabahan kita. Dia nak uji dan kemudian nak bina ketabahan diri. Dia uji dulu. Lepas tu dia untuk memberi apa ni ketabahan diri kita lah, untuk membina lah, membina macam kita bina rumah lah, daripada lantai kepada dinding kepada atap macam tu lah, dia bina untuk membina ketabahan diri kita ni, untuk kita apa ni menjadi seorang insan yang lebih baik lah, lebih berguna lah, ya. Dan juga apabila kita berada dalam ketabahan diri kita tu adalah untuk 10 tahun akan datang. Ya, teringat tu bahawa tahun ini, tahun 2024 ni memang untuk membina ketabahan kita untuk 10 tahun akan datang. Jadi kalau kita ni tak tabah, kita ni macam tolak tekanan dan seumpamanya, maknanya 10 tahun akan datang tu kita tak berapa nak fungsi sangatlah, ya. Tak berapa nak menyelah kita punya kekuatan kita tu, ya. So itulah kita nak lakukan pada tahun ini, ya. Jadi pada tahun ini adalah tentang menguji ketabahan kita, adalah untuk kita menjadi seorang insan yang baiklah. Okey, baiklah. So setakat ini adakah anda semua dah ada ujian-ujian ketabahan ini? Kalau ada, raise hand. Ada? Oh, ada Okey, ada juga. Alhamdulillah. So tak apa, terima saja apa ni tanggungjawab tersebut. Kerana itulah yang akan membina diri anda, ya. Ujian-ujian ini akan membina diri anda untuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih seorang yang produktif, seorang yang peka, aware dan sebagainya lah, ya. Sebab kita membina ketabahan diri ini untuk 10 tahun akan datang. Maknanya the next tahun 8 ini pada 2032, ya. 2033. Jadi maknanya kalau kita nak jadi seorang yang tabah macam tu, kita kena tunggu 2033. Tapi tak apa, sekarang ni kita dah ada peluang tahun ini, maka kita ambil peluang tahun ini, ya. Jadi itulah 2024 ini mengajar kita tentang ketabahan dan seumpamanya lah. Okey, baiklah. Untuk membina ketabahan ini, tentunya kita ada kaedah metafizik lah. Macam-macam kaedah, ya. Macam-macam kaedah kita ada dan kita boleh buat mengikut masing-masing lah, ya. Sebab sebenarnya masing-masing ni ada dia punya tujuan ataupun ada dia punya ciri-ciri dia sendiri. Maka kalau kita buat ni, kita kena customize, kena personalize sebenarnya. Tapi tak apa, malam ini saya akan buat secara umum, ya, secara umum, untuk kita bina ketabahan diri, ya. So mari kita sama-sama buat. Okay. Untuk maksud itu saya akan gunakan teknik aromaterapi, ya. Aromaterapi ni kaedah metafizik lah, ya. So aromaterapi yang saya akan gunakan adalah yang dipanggil sebagai ini dia. Itu dia. Alamak, dia punya ni tak jelas. Okey, Sacred Mountain. Kalau menggunakan daripada jenama yang living ni, Sacred Mountain, ya. Okey, Sacred Mountain. Jadi kita akan gunakan wangian Sacred Mountain ini untuk kita bina ketabahan diri lah, ya. Sebab saya pun terfikir-fikir apa dah kita punya wangian ataupun tema untuk kita gunakan pada energi untuk bina ketabahan diri ni lah. Jadi saya fikir-fikir Sacred Mountain lah, sebab masa saya menguji lah, orang kata sedang tengok apa ni bau haruman aromaterapi Sacred Mountain ni, saya terbayang gunung, ya, satu gunung. Nama pun mountain kan. Nama pun mountain. Jadi dia punya bayangan ni gunung.
contohnya Gunung Jerai, Gunung Ledang, Gunung Tahan, gunung lah, Gunung Kinabalu dan sebagainya lah, ya, Gunung Himalaya dan sebagainya lah, gunung. Jadi kalau kita lihat gunung ini memang besar. Memang gunung ni satu memikul tanggungjawab besar lah pada dunia kita ni. Ya, dia adalah pelindung, ya. Mana kalau apa ni elemen-elemen alam ni seperti angin kuat, hujan dan sebagainya, gunung-gunung ni akan melindungi lah, ya. Gunung ni sebagai pendinding ataupun sebagai satu pelindung kita lah, ya. Jadi kita akan gunakan gunung ini ya. Kita akan guna gunung ni sebagai pelindung kita lah, ya. Pelindung kita ni menguatkan kita ni, ya. Menguatkan kita, ya. Jadi untuk gunung ini uh, kita seperti satu gunung lah. Maknanya kita tidak perlu apa ni, kita tidak ada risau tentang apa ni, tentang apa halangan atau dugaan yang datang kepada kita, ya. Sebab dia gunung, kalau bukit tu mungkin boleh caras dan sebagainya, tapi satu gunung, macam Gunung Kinabalu, Gunung Himalaya, gunung lah, ya. Satu gunung tu maknanya dia boleh tahan kepada elemen-elemen seperti angin kuat dan sebagainya lah, ya. Okey, jadi kita akan gunakan apa ni, aromaterapi ini. So kita buat sama-sama lah, ya. So kalau anda tak ada aromaterapi yang macam ni, boleh je guna minyak cakapak ataupun guna je apa ni, minyak UG ke apa, tak kisahlah, ya. Guna je minyak apa yang ada. Okey, tapi kali ni saya akan bawakan menggunakan minyak Sacred Mountain lah. Okey. Jadi kita akan buat sama-sama. Okay, untuk itu anda semua kita minta supaya dapat bertenang, dapat bertenang, dapat apa ni, tarik nafas secara apa ni, perlahan, ya, secara perlahan, secara baik, okey, dalam-dalam. Okey, tarik nafas, tenang kan, tenang fikiran lah, ya. Sebab kita nak macam install, ya, kita nak install gunung ni pada anda ni. Okey. Alright, okey. Kita tenang fikiran. Keadaan yang tenang. Baik. Okey, so sekarang ni anda ambil satu wangian. Kalau anda ada minyak cakapak ke, minyak UV ke dan sebagainya, ambil satu wangian. Anda guna wangian, tapi saya guna wangian aromaterapi ni. Dia maknanya kita sama, ya. Dari segi metafizik ni, benda ni kita boleh align kan. Maknanya kita boleh samakan, kita energi. Dia energi. Ya, walaupun ini minyak wangi lain, sana minyak wangi lain, tapi kita boleh energikan ataupun samakan dia punya alignment kita. Okey, baiklah. So sekarang ni kita buat macam mana? Takkanlah kita terus hidung kan? Boleh je. Boleh je kita hidung terus kan? Tapi kita buat dengan biasanya lah, kita gunakan tapak tangan kita lah, ya. Tapak tangan kita ni. Jadi yang pertama kita akan titiskan beberapa titis lah, mungkin 1-2 titis lah kepada tapak tangan. Dia di tengah tapak tangan ni. Okey, so anda titiskan minyak wangi anda tu, ataupun ini Sacred Mountain. Oh, okey. Alright, so sekarang ni anda sapukan di kedua-dua belah tapak tangan. Okey, tapak tangan. Kemudian turutkan apa ni, jari-jari anda. Okey, jari anda ni. Okey, mula-mula sebelah kiri dulu. Sebelah kiri dulu. Sebab tangan sebelah kiri ni untuk menerima energi, ya. Menerima energi. So sebelah kiri. Sapukan sebelah belakangnya. Okey, kemudian kita buat sebelah kanan pula, ya. Sebelah kanan ini untuk kita memberi energi. Okey, tapi kali ini tak apa, kita buat sebelah kanan. Yang penting tadi sebelah kiri, ya. Okey. Sebelah kanan. Okey, so sekarang ni anda dah buat dengan anda tu, dan kemudian kita akan baulah wangiannya. Okey, so sekarang kita bau sama-sama. Okey, sekarang ni kita ingat bahawa kita akan membina satu perlindungan diri. Satu macam kita dah bayangkan satu gunung lah, ya. Gunung Kinabalu ke, Gunung Tahan ke, Gunung Himalaya ke. Okey, anda bayangkan. Okey. Alright, jadi maksudnya anda bau haruman ini, ya. Okey, anda bau apa ni, sedutlah haruman ini. Okey, dalam-dalam, ya. Okey, kemudian anda sapu seluruh muka dan badan dan kaki lah. Okey. Kalau nak lebih bagus lagi, kita untuk kita ni orang Islam, kita gunakan surah Alam Nashrah. Sebab Alam Nashrah ni dia 8 ayat, ya.
Kebetulan 8 ayat. Ayat yang pertama, kedua, ketiga tu dicerita tentang bebanan lah, apa semualah ya. Tapi ayat keempat, ayat kelima, keenam tentang kesusahan datang kesenangan. Kesusahan datang kesenangan ya. Jadi kita gunakan surah Alam Nashrah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Okay, bau lagi ya. Oh. Okay, alright. Jadi kita install apa ni kekuatan diri kita lah, ya, ketabahan kita ni, ketabahan untuk menerima tekanan, ataupun dugaan, musibah dan sebagainya lah. Kita dah kuat sekarang ni, ya. Okay. So macam mana? Anda semua dah jadi kuat sekarang ni? Kalau kuat, rasa kuat, raise hand. Raise hand kalau rasa, oh, okay, alright, bagus, bagus. Okay, itu yang kita buat lah. Tapi ini secara umum lah, orang kata, secara kecil-kecilan lah ya. Tapi daripada tak ada langsung kita buat lah kan, benda macam ni ya. Jadi untuk anda ni, Alhamdulillah, anda ada ketabahan itu untuk anda meneruskan kehidupan tahun 2024 ni dengan tabah dan tenang seperti satu gunung yang kuat ya. Okay. Tapi kan, ketabahan ini bukan semata-mata tentang kesusahan. Yalah macam tekanan susah itu, susah ini, nak settle itu, settle ini. Tapi kan ketabahan ni adalah tentang kesenangan. Okey, anda senang pun anda kena tabah juga. Jadi kalau anda siapa-siapa di sini yang dapat, yalah kata durian runtuh lah ya. Dapat bonus ke macam apa ni pekerja kedai hummus dapat bonus RM20,000. Siap seorang. Okey. Jadi macam benda-benda macam tu, tabahlah. Janganlah benda susah-susah aja kita tabah. Tapi kalau benda senang itu, kesenangan, kesihatan, ketenangan, apa ni, keharmonian rumah tangga dan sebagainya, kita rasa senang-senang itu, kita kena tabah juga. Kena tabah juga. Maknanya kita kena positifkan diri. Maknanya ini sebenarnya satu ujian ya. Ujian ketabahan ni bukan semata-mata menguji kesusahan kita, tetapi menguji kesenangan kita juga. Jadi ingat tu, ingat ya. Jadi kalau siapa yang dah dilantik jadi ketua pengarah, dah jadi agung ke kan, dah jadi presiden Indonesia ke-8, dah naik pangkat tinggi kan, tabah kan, tabah tu. Okay? Jadi maksudnya itulah yang dikatakan sebagai ketabahan yang sebenarnya. Mana yang positif, yang negatif, yang apa ni, yang baik, yang tak baik pun kita sama-sama tabah. Ya, betul, tabah ya. Okey. Jadi Agung ke-17. 1 campur 7, 8 lah. Maknanya Agung ke-17 ni 8 lah ya. Tanggungjawab lah. Dan Presiden Indonesia yang akan dilantik mungkin esok akan menjadi Presiden yang Indonesia yang ke-8 jugalah. Ya. Jadi maksudnya benda ni dah negara kita 8, negara Indonesia pun 8 semua. Okey. Dan tahun ni tahun 2024 8. Oh, memang ngeri ya. Ya. Tak tahu apa yang berlaku kan. Naga. Jadi maksudnya tengoklah apa ni peristiwa-peristiwa yang berlaku pada 2024 ni ya, tentang yang katakan sebagai tekanan 8 tu Okey, so maknanya sekarang ini kita lihat bagaimana untuk kita mencapai apa dikatakan sebagai tahap itu, tahap yang ujian dalam diri kita ni. Okey, kalau tengok dalam skrin anda sekarang ini, saya sharekan apa paparan dalam Instagram saya lah. Instagram saya, anda boleh lihat Instagram saya. 2024 jadi 8 lah. Tapi 8 ni ada pada saya lah, setakat inilah yang saya nampak sekarang ni kita ada 8 tahap. Tahap yang rendah sampai tahap yang tinggi ya. Tahap yang ke-8 tu kita tak ada lah. Sebab tahap 8 ni macam geng-geng United Nation, bangsa-bangsa bersatu, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang mana mereka ni bekerja untuk settlekan Israel dengan Gaza, perang saudara di Somalia, di Sudan, macam-macam lah di Yaman dan sebagainya. Satu dunia ni kita tak ada lah kan. Tapi kita ni mungkin lah tahap pertama sekarang ni. Tahap pertama ni dalam diri kita.
sakit jiwa, sakit hati, sakit apa ni, minda, sakit macam-macam lah ya. Kita ni dalam diri kita ni tahap pertama tu ya, itu satu tekanan. So kalau anda rasa tekanan dalam diri anda ni, yelah orang kata sampai anda depressed, anxiety dan sebagainya, itu kena kuat semangat lah anda ya. Okay, siapa kat sini yang sekarang inilah dalam tahap pertama iaitu dalam diri ni tekanan sangat. Ada. Okey. Oh, okey. Okey. Ini bukan bagus ni. Maknanya kita sedar benda ni berlaku, ya, kita sedar benda berlaku, tapi kalau kita tengok sebenarnya tahap ni tahap pertama. Okey, baru tahap pertama dulu, baru introduction dulu. Okey. Jadi dia membina dalaman diri kita ya. Jadi diri kita ini dalaman, kita nak bina dalaman ya, sebab manusia kita ni bukan saja kita tengok luaran tapi tengok dalaman juga ya. Okay, jadi maksudnya kalau kita tengok diri kita ni bukan sekadar luaran saja tapi dalaman ya. Contohnya kalau kita tengok zodiak lah ya. Saya ni zodiak saya, kalau ikutkan zodiak saya ni, saya lahir bulan September, saya ni adalah Virgo. Tapi kalau tengok moon saya, iaitu saya punya house yang kedua, saya ni adalah Scorpio. Jadi Virgo dan Scorpio. Okay, jadi maknanya luar dan dalam ya. Kalau tengok daripada tarikh lahir, saya ni adalah orang elemen api, orang nombor 3 orang nombor 3. Tapi dalaman saya orang nombor 4. Jadi maksudnya dia ada luaran dan dalaman tu ya. Tapi sebenarnya sekarang ni kita tengok dalaman kita. Dalaman ni tentang dalaman kita lah ya, tentang sakit hati, sakit jiwa, sakit minda, apa semua tu ya. Jadi itu perkara yang kita kena settlekan lah ya, kena settlekan diri anda lah ya. Tidak ada orang yang dapat mampu untuk settlekan dalaman anda ni kecuali diri anda sendiri ya. Tapi ialah anda boleh dapatkan lah bantuan daripada pakar-pakar ataupun daripada perawat-perawat dan sebagainya. Tapi diri anda sendiri ni, diri anda sendiri ya. Contohnya lah, kalau anda rasa kena saka lah, kena sihir lah, anda sendiri kena kuat tau, kena kuat untuk hadapi benda-benda ni sebab ini nak membina diri anda secara dalaman ya. Okay, baiklah, yang kedua adalah tahap kedua, luaran pula. Luaran ni daripada tekanan dari segi fizikal ya, luaran lah. Maknanya mungkin kita ni kerja kena lebih masa kot, kena kerja kuat, kena malam baru balik, kerja berniaga pagi baru balik, baru apa semualah, macamnya luaran kita ni sampai kita penat, sampai kita rasa apa ni ya, macam rasa letih lah ya. So ada siapa-siapa kat sini yang tahap kedua ni tengah letih, tengah sakit badan apa semua ni? Ada? Oh, okey. Okey, bagus. Maknanya anda sedar tentang diri anda ni, bahawa diri anda ni sekarang diuji ketabahan diri anda. Okey. So, walau macam mana pun, ini bukan bermakna anda jangan buat apa-apa ya. Luaran ni sebenarnya nak membina kita punya muscle lah, macam kita punya muscle ya, kita punya muscle kita ni, kita punya otot kita, body building kita ni untuk kuat, lebih kuat, untuk semangat ya. Sebab tu lah kalau boleh lah ya, kalau boleh 2024 ni selalulah bersenam ya, selalu bersenam untuk kita kuatkan badan kita. Kita kena terima sebab tema tahun 2024 ni lah tentang tanggungjawab tekanan. Jadi maksudnya kalau kita tak ada apa-apa, duduk rumah relax, tak ada apa sangat, tengok TV saja, makan minum saja, kita tak kena dengan 2024 tu. 2024 tu kita kena tekanan, maknanya kita kena tekanan fizikal. Janganlah kita cari penyakit pula. Pergi rumah jiran, kacau jiran apa semua, itu memang cari penyakit. Tapi kita kuatkan diri kita ni, muscle kita ni, kita punya kekuatan metabolisme kita apa semua ni, kita buat exercise lah ya. Maknanya luaran diri kita ni bukan saja daripada serangan orang kata kerja bebanan, benda-benda macam ni lah ya. Tapi ini juga tentang apa yang kita buat senaman jugalah ya. Okey, tahap ketiga pula. So tahap ketiga ni tentang pasangan kita. Oh, ini memang susah lah pasangan kita ni sebab kita ni hidup berpasangan, ialah pasangan kita dengan kita ni latar belakang yang berbeza ya. We are different background. Jadi nak samakan suasana tu memang susah lah ya. Seorang nak warna kuning, seorang nak baju raya, nak raya tahu ni. Seorang nak baju warna hijau, seorang nak warna kuning, macam-macam lah ya.
Jadi seorang nak balik kampung, seorang nak balik kampung Perlis, seorang nak balik kampung Johor, macam-macam. Jadi maksudnya nak samakan tu ya. Jadi itu pun ujian kepada kita ya. Ujian kepada kita. So setakat inilah ada siapa-siapa kat sini yang diuji dengan ketabahan pasangan? Ada? Ada tak? Raise hand? Tak ada? Tak ada. Okey, okey, bagus, bagus. Okey, cantik, cantik. Maknanya kalau ada ketabahan diuji dengan pasangan. Oh, ada. Okey, ada Alright. Okey, jadi maksudnya itu kita diuji dengan apa ni perangai ataupun pasangan kita tu ada hikmah. Kita kena belajar daripada apa yang berlaku tu ya. Mungkin pasangan kita buat sesuatu konflik, ada sesuatu masalah, kita kena selesaikan. Janganlah kita buat dono ataupun kita buat tak peduli dan menjauhkan diri. Maka benda itu tak menjadi isu, tak menjadi satu benda apa ni macam ketambahan lah, tema tahun ini lah tak kena pada tahun ini Di tahun ini kita kena terima. Kita kena belajar kesusahan, kesukaran itu supaya kita dapat 10 tahun lagi itu kita akan lebih kuat lagi Okey, yang keempat pula ahli keluarga. Okey, ahli keluarga ni termasuk jugalah anak-anak kita, adik-beradik kita ataupun saudara mara kita sepupu apat apa semua kita lah berkaitan dengan pasangan apa ni ahli keluarga kita tu. Maknanya bukan ahli keluarga kita saja, tapi kalau kita dah ada pasangan, kita ahli keluarga mentua, besan kita apa semua macam itulah jadi maksudnya itu kita punya cabaran kita untuk kita memahami bagaimana melayani ataupun menyantuni saudara mara kita lah. Itu kita punya ketabahan kita Tahap kelima ni, okey, tahap kelima ni semua ada lah, garanti ni. Okey, tahap kelima ni rakan pejabat. Oh, kita lah yang buat kopi, kita yang fotokopi, kita lah cuci office, kita lah mop lantai office dan sebagainya, kita lah. Kita je lah yang kena buat itu, kena buat ini maksud rakan pejabat ni termasuk juga majikan kita maknanya di company kita. Tapi ini tak bermaksud rakan pejabat di kerja pejabat, tapi rakan perniagaan. Maksudnya di premis kedai, di premis perniagaan ataupun premis pekerjaan Maksudnya contohnya lah anda kerja di restoran contohnya, anda sebagai seorang penyambut tetamu ataupun waiter lah kan. Kawan-kawan yang kat situ pun buat hal jugalah. Dia orang semua tak nak ambil order dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi maksudnya ada anda kat situ, ujian di situ untuk ketabahan anda tu. Okey, nak tanya, ada di sini tak yang diuji dengan tahap kelima ni, dengan rakan-rakan sepejabat ni? Ada tak? Kalau ada, raise hand. Oh, raise hand. Jadi ramai kan? Itulah memang logik lah. Nama pun kerja kan? Kerja ataupun niaga lah. Okay, so maknanya kalau kerja pun KERJA ada 5 kan? Kalau niaga 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 ada 5 juga. Jadi maksudnya biasalah tu cabaran di apa ni dengan rakan pejabat, dengan majikan, dengan apa ni kaki tangan yang kita bekerja dengan berniaga bersama itulah Jadi maksudnya dia menguji kita untuk memahami perangai orang lah perangai orang macam mana dan sebagainya lah. Kadang-kadang tu yalah kita terpaksa teruskan sebab kita tengah kerja kan, nak buat macam mana kena teruskan lah, ataupun kita boleh putuskan juga terpulang kepada situasi yang mana yang anda adalah. Okey, tahap keenam mungkin tak ada kat sini lah, mungkin ada lah, mungkin sikit ada beberapa orang kat sini tapi komuniti ni macam kejiranan, macam persatuan, macam NGO, macam itulah dia di komuniti mungkin dalam tahap daerah macam itulah dia tahap lebih tinggi lagi Jadi mungkin ada yang bekerja macam tu mungkin bidang macam ni seperti bomber, polis, tentera macam itulah jadi mereka ni kepada komuniti. Jadi maksudnya tekanan daripada komuniti ni itu biasalah tentera, polis apa semua ni memang biasalah kerja tekanan macam itulah. Tapi kalau ada berlaku pun tekanan tema untuk tahun ni 2024 ni untuk kita belajar apa yang berlaku itu untuk kita memahaminya lah tahap ketujuh negara. Oh, negara ni
kita tak adalah ya. Ini sultan-sultan agung-agung ni, Perdana Menteri ni, menteri-menteri lah ya. Itu mereka ada tanggungjawab sendiri dan tekanan sendiri lah ya. Okey. Dan tahap ke-8 seperti mana yang cerita tadi, dunia tu ya, seperti orang kata United Nation dan sebagainya lah ya. Okay, jadi maksudnya yalah, setiap orang ni boleh sampai ke tahap nombor 8. Ya, tahap nombor 8 ni maknanya boleh kita, setiap orang kat sini ni boleh sampai ke tahap nombor 8 ya. Tapi kadang-kadang tu mengikut orang kata position ataupun jawatan yang ditetapkan lah ataupun ditawarkan lah secara orang kata secara rasmi lah kan. Lah contohnya macam Agong lah, itu dilantik lah kan. Kita ni bukannya Agong tapi kadang-kadang kita boleh um, bertindak macam yalah orang kata seorang agung jugalah ya. Kita ni dengan negara-negara yang lain kita kata buat kebaikan apa macam seorang duta lah macam tu, lebih kurang macam tu lah. Jadi tak semestinya kita kena ada jawatan baru kita buat ya. Kadang dia jadi satu benda yang tak ada jawatan tapi dia menguji kita mengikut tahap-tahap kita lah. Jadi janganlah kita macam uh, bila ada satu ujian lah, satu ujian ketabahan kita terima saja, jangan kita tak nak terima sebab 2024 ni adalah tentang tanggungjawab. Sebenarnya nak menguji kita untuk memperkenalkan tanggungjawab itu. Jadi maksudnya 2024 ni untuk mengenalkan tanggungjawab. Jadi maksudnya kita memahami tema kita lah. Okey, jadi maksudnya itu yang kita nak lakukan dan sekarang tadi kita dah buat apa ni pendinding diri kita ni kan yang banner gunung tadi kan. Jadi gunung tadi tu kuatlah ya. Kena kuat untuk kita teruskan kehidupan kita lah ya. Okey, ini dah pukul 10 dah ni. Kita boleh buatlah energi perniagaan ya. Jadi maksudnya malam ini dari jam 9.30 malam hingga 11.30 malam. Biasanya dia 2 jam lah ya. Kadang-kadang tu dia ada energi setengah jam iaitu jam 11 11.30 malam hingga 12 malam. Itu dia singkat aja. Tapi tak apa. Kali ini kita buat jam 9.30 malam hingga 10.30 malam. Sama juga kita buat kaedah tadi. Ya. Kita buat kaedah aromaterapi tapi kita gunakan aromaterapi yang lain lah. Okay. Dalam kaedah metafizik ni kita menggunakan bahan-bahan seperti aromaterapi, seperti teknik pernafasan, seperti meditasi, seperti macam-macam kaedah tu. Mandian bunga, mandian garam dan sebagainya sebagai satu ikhtiar untuk kita dapatkan benda yang positif ya. Sebab kalau kita tak gunakan benda-benda tu boleh juga. Kita boleh juga benda-benda ni jadi positif saja tapi biasalah manusia ni perlukan rangsangan lah kata, stimuli lah. Macam kita ni perlukan bauan, haruman untuk kita stimulate kita punya diri kita lah. Okay. Okay, so sekarang ni kita nak buat energi perniagaan. Okay, jadi energi perniagaan ini seperti mana yang kita tahu adalah tentang perniagaan lah ya. Daripada graf hayat tu kita kirakan untuk hari ini kita tengok jam 9.30 malam hingga 11.30 malam adalah untuk energi great treasurer lah. Treasurer ni dia banyak masuk dia treasurer tapi salah satunya lah tentang perniagaan lah, berniaga lah ya. Okay, jadi maksudnya berniaga ni pun ada tekanan dia ya. Okey, kalau saya tunjukkan lah dekat saya punya Instagram ni ya. Ada satu kes yang saya utarakan mana ni dah lama juga. Ni dia. Okey. Ini katanya bos Mario ditemui selamat. Lari kerana stres, fikir bonus bekerja. Okey. Jadi tahun ini kan dah tahun tekanan, stres lah. 2024 ni 8 tekanan stres lah. Dan kebetulan pula daripada tarikh lahir dia ni dia sekarang ni dah masuk ke 10 tahun tekanan. Cuma apa yang saya beritahu di sini adalah menjadi seorang usahawan memang membebankan. Okay? Memang membebankan menjadi seorang usahawan ni. Sebab yalah nak kerja kita kena kerja 24 jam. Kalau ada 25 jam lah. Kalau ada 26 jam lah kita kerja.
Jadi untuk kita berniaga ni ada dia punya cabaran, dugaan dan sebagainya lah ya. Kena lesen itu, kena saman ini, kena macam-macam lah. Macam-macam dugaan dia. Jadi untuk kita menempuhi dugaan sebagai seorang usahawan yang berjaya, inilah dia. Tahun inilah 2024 ni. Dengan kos meningkatnya lah, dengan pekerjanya tak ada lah, dengan macam-macam. Jadi macam-macam kita rasa stres ya. Tapi benda ni kita terima. Kita belajar. Kita gunakan kaedah-kaedah terbaru ya. Kalau mungkin kerja kita tu boleh kita permudahkan ataupun kerja kita boleh diotomasikan dan sebagainya lah ya. Jadi kita cari jalan, kita cari jalan. Maknanya kalau dugaan-dugaan yang datang ni, janganlah kita terus lari macam kes inilah ya. Ini ialah mungkin masih budak lagi lah ya, maksudnya baru nak belajar lah, dia baru nak diperkenalkan dengan tekanan bebanan usahawan lah. Okey, jadi maksudnya itu yang kita nak apa ni installkan ke dalam diri anda, bahawa untuk menjadi seorang berniaga ni kena ada energi sebagai seorang usahawan. Jadi maksudnya kita nak buat dah ni. Kita nak buat ini 9:30 malam hingga 11:30 malam, energy great treasurer, wealth great treasurer. Jadi maksudnya kita perlukan energi ni supaya kita kuat semangat. Kita kuat untuk kita menjalankan perniagaan dengan lebih baik lagi. Okay. So maknanya sekarang ini kita tengok dalam tarikh lahir pola 96 ataupun 69 memang pola usahawan pun. Okay, memang pola usahawan. Tapi pola itu ada positif dan negatif dia ya, sebab pola-pola nombor ni dia neutral ya. Kalau kita buat tarikh lahir sama ada peta ataupun segitiga dah, segi bulat dan sebagainya lah ya, segi-segi apa pun kita tengok nombor 69 96 ni berniaga. Tapi itu berniaga, tapi berniaga itu dengan baik ataupun tidak bergantung pada energi dia. Dan tentunya energi ni melihat kepada lokasi dia, keserasian nama dengan company, dan juga macam-macam lah, ada banyak faktor tarikh daftar syarikat, nama syarikat dan sebagainya lah. Tapi apa yang saya nak beritahu ialah pola 96 69 ni bagus sebagai seorang usahawan, tapi kena ada energi lah. Sebab pernah saya buat satu analisis pada seorang ni lah. Saya ada berceramah, saya ingat saya ingat saya di Parit Raja di Parit Raja di Batu Pahat tu. Okey, satu ketika saya datang untuk bagi ceramah dan sebagainya. Ada seorang klien tu, okey, kita tengok dia punya parameter dia untuk menjadi seorang usahawan. Dia kena ada point-point dia, ada 6 point dia. Okey, kita tengok, wah, 100% point dia. Bagus ya. 100% point dia. Cantik ya. Okey. So lepas tu kita datang sekali lagi untuk buat ceramah kali kedua lah, ceramah ulangan ataupun saya tak ingat lah, ceramah yang kali kedua. Kita jumpa orang tu lagi. Lepas tu kita tanya, awak ni 100% pola perniagaan yang komplit lah, maknanya dah boleh berniaga ni. Tapi macam mana perkembangan ni, perniagaan ni? Dia kata tak ada apa-apa pun. Dia kata macam malas lah, macam susah lah, macam berat lah. Sebab apa? Sebab pola itu sendiri tak ada energi. Jadi maksudnya kita kena ada energi lah. Jadi maksudnya apa yang kita lakukan setakat ini adalah untuk memasukkan energi ke dalam diri kita ni. Okey, jadi maksudnya sekarang ni kita buat sama lah. Dah pukul 10 dah ni. Jom kita buat sama-sama. Okey, kita kena ada stimuli ataupun rangsangan untuk jadi apa ni, energi ini. Tentunya kalau ada emas, ini 20 gram ni. Okey. Emas ni. Okey. Ini emas ni saya dapat tempat pertama masa cabutan apa ni, dia punya adalah syarikat sebelum ni. Okey. Alright, kemudian kita perlu ada air lah. Air, satu gelas air. Gelas air kita nak minum lah. Sebab kalau katakan energi dalam bahasa Cina ni, Chinese ni adalah qi ataupun qi. Kalau ikut feng shui, feng tu adalah angin, qi tu adalah feng shui, shui tu adalah air ya. Jadi maksudnya energi bergerak dengan atas angin, berkumpul dalam air. Jadi maksudnya kita kena minum air lah. So mana ada air untuk kita ni. Okey. Alright, kemudian kita ada ini. Duit nombor cantik ya.
Oh, okey. Mana dia punya ni? Mana kamera kita tak dapat nampak. Oh, okey okey. Tu. Oh, okey. Tak apalah. Janji-janji jadi duit lah. Jadi ada duit. Okey. So kita nak buat sekarang ni. Okey, anda dah ada macam pewangi. So malam ni kita akan gunakan dua jenis pewangi. Biasalah. Saya ni mana-mana saya pun apa ni yang living lah kan. Okey. Saya akan gunakan satu pewangi dipanggil ah, ni Mister. Mister, Mister. Mister. Okey. Saya berjumpa dengan seorang perawat ya. Kita saja sembang-sembang, saya tunjuklah apa ni haruman ni. Jadi dia bau dia kata wangian ini adalah untuk orang yang berniaga macam-macam. Ah, kalau ikutkan official punya apa ni yang living dia bukanlah untuk berniaga ke apa. Adalah digunakan untuk orang kata untuk melegakan apa semualah. Tapi untuk kami ni perawat alternatif ni kita lain kita energi Jadi dia kata energi Mister ni untuk perniagaan. Untuk siapa yang berniaga dia berniaga macam-macam boleh untuk Mister ni lah. Okay. Alright. Yang pertama kita nak gunakan. Dan yang kedua kita akan gunakan ah, satu lagi iaitu Golden Rod. Golden Rod. Golden Rod ya. Okey, Golden Rod ni masa perawat itu bau, dia kata ini macam emas dan belian ni. Dia kata, nama pun Golden Rod kan? Golden Rod lah ya. Okey. Nama pun Golden Rod. Dia kata ini macam bau ni untuk emas dan belian lah. Dia kata kalau untuk bisnes juta-juta ni memang ini lah wangian dia. Okey. Tapi kalau official yang living ni bukanlah untuk benda ni kan, dia untuk benda lain lah, untuk kesihatan lah apa semua. So tapi kami ni lah yang apa ni yang alternatif ni Golden Rod ni untuk apa ni perniagaan apa ni yang melibatkan nilai yang banyak lah, seperti orang yang ada kontrak ke apa semua sesuai ni ya. So kita nak buat sekarang ni, alright. So macam biasa kita akan gunakan tapak tangan kita. Okay. Alright. Jadi kita tapak tangan kita kan kita akan bau lah ya. Alright. So yang pertama kita akan gunakan Mister dulu. Kita akan gunakan Mister dulu. Okay. So kita gunakan dan kita letak atas tapak tangan kita. Titiskan satu titis atau dua titis. Oh, okay. Alright. Kemudian sapukan tapak tangan. Okay. Kemudian daripada tapak tangan ni pergi ke jari lah. Pergi ke jari, pergi ke jari, pergi ke jari, pergi ke jari. Okay, kalau anda tak ada orang kata Mister ni, gunalah minyak wangi apa-apa pun, tak kisah. Ini sebagai orang kata untuk rangsangan ataupun stimuli kita lah, untuk energi kita lah. Okay. Alright. Okay, untuk kita lurutkan pada tangan kita, belakang juga. Okay, tangan kanan lah, tangan kiri lah, tangan kiri yang penting. Sebab tangan kiri ni untuk kita menerima energi sebenarnya. Menerima energi. Okay. Dan alang-alang tu itu buat sebelah kanan jugalah. Sebelah kanan juga. Okay, so sebelah kanan pun kita buat. Alright. Okay, so sekarang ni kita apa ni sedut dia punya wangian dia. Okay. Tapi sebelum sedut tu kita bayangkanlah tentang perniagaan kita. Sama ada kita ni berniaga goreng pisang ke, pisang goreng ke, ataupun burger ke, ataupun buat restoran ke, berniaga apa ni buku ke, tak kisahlah apa jenis perniagaan pun anda buat, tak kisah. Tapi kita bayangkan dan bayangkan untuk perniagaan kita ni baik, apa ni maju, diterima ramai orang dan sebagainya lah ya, macam itulah ya. Tak kisahlah online ke offline pun tak kisahlah, boleh je TikTok ke ataupun IG ke FB ke dan sebagainya, boleh je gunakan. Bayangkan boleh anda gunakan bayangan tu. Okay, so sekarang ni kita bayangkan barang yang kita laku, barang yang kita jual dengan baik dan sebagainya. Okay, baiklah. So okay dah. Alright, kita bau kita hirup lah, kita sedut lah bauan tu. Okay. Okay, dan kita sapukan ke seluruh badan kita. Okay, macam tu ya. Alright, segar rasanya. Okay, nak buat sekali lagi. Okay, jom buat sekali lagi. Okay, kali ni kita bayangkan perniagaan kita ni
tak kisahlah perniagaan, mungkin kita berniaga ayam ke, itik ke, telur ke, apa semua, ikan ke, tak kisah, apa juga perniagaan. Okey. Kemudian anda apa ni, hiruplah baunya. Okey, tahan dan hembuskan, dan kita buat seluruh badan kita lah, ya. Okey, itu Mister. Okay, so sekarang ni kita nak buat golden rod pula. Yalah, kadang ini di sini ada yang berniaga kecil-kecilan, ada yang berniaga besar-besaran kan. Jadi kita gunakanlah golden rod ni untuk yang besar-besaran pula lah. Okay. Macam biasa. Sama kita gunakan. Sama kita letak titik dua. Okay. Alamak, yang living ni susah sikit dia ni. Dia kena ketuk daripada belakang ni. Ketuk dari belakang ni. Oh, okey dah. Okey. Alright, jadi kita sapukan tangan kiri kita. Di jari-jari jemari kita ni. Okay. Alright, belakang. Kemudian alang-alang tu kanan. Tangan kanan pun boleh lah. Okay, kanan. Okay. Kemudian untuk juta-juta ni, untuk golden rod ni. Untuk golden rod ni emas dan belian. Sebab itulah kita gunakan emas tadi ni. Emas ni ada untuk kita sebagai dorongan kita ataupun stimuli kita lah, ya. Okey, bayangkanlah emas. Bayangkanlah emas yang belian lah. Okey, tapi kalau boleh beli emas je lah. Belian ni ada belian yang dibuat secara sintetik kan. Okey, emas lah. Emas ni memang tak boleh fake punya kan. Okay, emas. Okay, bayangkan emas dan perniagaan yang berjuta-juta. Jadi anggaplah bisnes kita tu satu bisnes yang besar, berkontena, berlori-berlori, tan-tan, bergudang-gudang banyaknya kan. Macam itulah. Kita besarlah perniagaan kita tu, ya. Kalau kita jual burger tu, yalah, burger tu mungkin di kios burger kita, tapi kali ini kita bayangkan burger kita tu banyak cawangan. Ada 100 cawangan. Macam itulah. Ada banyak kedai, banyak pekerja, banyak produk dijual dan sebagainya lah. Macam itulah, ya. Okay. So sekarang ni kita hidup lah. Okay, kemudian sapu seluruh badan kita lah. Okay, kita buat sekali lagi. Okay, sekali lagi. Sebelum tu kita bayangkanlah, kita punya perniagaan ni satu perniagaan yang besar, berlori-lori, banyak cawangan di mall sana, mall sini, apa semua lah. Okay, kita hirup ya. Okay, macam tu. Alright, jadi maksudnya benda tu dah selesai lah, ya. Dia simple je. Tapi menggunakan aromaterapi ni sebab yalah untuk energi kita tu macam melekat lah, ya. Macam melekat untuk kita dapatkan lah, ya. Sebab saya beritahu tadi, feng shui, feng ni angin, ya. Angin maksudnya masa kita buat benda-benda macam ni, benda-benda energi ni. Itulah kalau boleh buka tingkap tadi tu. Lupa nak beritahu. Macam saya dah buka tingkap sikit tu. Bagi angin tu masuk. Angin tu jadi masuk angin dalam kita punya ruang ni, ya, angin. Jadi maksudnya dia berkumpul dalam air. Tadi air tu yang saya titis tadi lah. Titis tu air dah tu. Titis tu, ya. Jadi titis tu air. Jadi kita feng shui lah. Jadi maksudnya kita ambil energi tu, ya. Masuk dalam hidung kita, dalam badan kita lah, ya. Dan juga kalau air kita tadi bolehlah minum, ya. Kalau tak cukup dengan air 2 titis tadi tu, minumlah air kan. Okey. Bagus juga, ya. Alright. Dapat air kosong pun jadilah. Itu energi tu. Energinya. Okey. Jadi ada masa lagi sampai jam 11.30 malam ni. Bolehlah anda lepas ni lah, lepas kita punya rancangan kita ni, anda boleh buka lah apa ni, ledger anda ke ataupun journal ke, anda tengok baki account ke, apa semualah tentang perniagaan, seolah kita tentang menguruskan perniagaan kita lah. Mungkin anda boleh WhatsApp ke ataupun call ke siapa-siapa ke, ya, dalam masa waktu energi ni, dalam waktu energi sampai jam 11.30 ni, jadi gunakanlah masa energi kita tu dengan produktif. Janganlah kita tidur, janganlah kita rehat aja, tapi gunakan secara aktif, ya. Mungkin kita boleh susun stok ke ataupun kita buat flyers ke yang baru ke, apa semua tak kisahlah, janji aktif. Sampai jam 11.30 malam ini, ya.
Okey. So itu waktu Semenanjung ya. Kalau sebenarnya untuk waktu Sabah dan Sarawak, ada orang Sabah Sarawak sini ya? Kalau ada resen, ada tak? Sabah Sarawak sini. Oh, ada. Okey. So kalau ada Sabah Sarawak sini sebenarnya waktu dia lain. Waktu dia pukul 9 malam hingga 11 malam. Kami ni yang di Semenanjung ni ada setengah-setengah ni. Okey. So maknanya ada beberapa dalam 40 minit lagi untuk anda buat lah. Gunakanlah masa sepanjang masa yang ada ni untuk anda lakukan apa juga tentang perniagaan lah ya. Okey. Kalau ada di luar negara macam mana? Kalau ada siapa kat sini daripada London ke, daripada Dubai ke? Ada siapa? Ada ni present? Rasanya tak ada sini kot. Okey. So maknanya tak ada. Okey. Kalau tak ada sebenarnya dia ikut waktu masing-masing, waktu jam yang sama 9 hingga 11 malam. Okey. Tapi waktu tempatan. Maknanya kita tak perlu nak convert ke waktu Malaysia okey. So maknanya dia berlaku tu secara satu dunia tu dia bergerak lah mengikut orbit, mengikut kita punya perjalanan dunia kita lah ya. Okay. Alright, so sekarang ni kita dah buat lah. Kita dah buat tentang energi. Satu, energi ketabahan kita. Okay, bagus. Kita dah buat tadi untuk kita membina satu gunung. Kemudian kita buat energi untuk Great Treasurer. Ya, Great Treasurer ini adalah untuk perniagaan lah. Okay. Dan juga kita dapat tahulah tentang bulan Februari ini tentang pilihan lah. Ya. Okay, jadi maksudnya bulan Mac ni macam mana? Okay, so sekarang ni kita berada di bulan Syakban. Okay. Dah buat baju raya dah? Dah pilih dah baju raya? Dah shopping baju raya dah? Dah? Belum? Okay. So maknanya dah nak shopping lah ni. Dah mula nak cari kuih-kuih apa semua kan. Okay. Langsir-langsir baru dan sebagainya lah. Ya. Okay. Tak apa, mengikut bajet anda lah. Ya. Okay. Jadi maksudnya kita dah akan mula berpuasa. Ya, mungkin 10-11 Mac nanti. Saya pun tak pastilah kita sempat ke buat nanti ya. Program macam ni ya. Untuk bulan Mac nanti. Okey, yang penting tak apa. Kita lihat apa yang kita nak lakukan pada bulan Februari ini ya, tentang apa yang dikatakan sebagai memilih buat pilihan kita lah ya, yang terbaik. Sama ada 4 tadi lah, sama ada kita teruskan ataupun kita berhentikan ataupun kita mulakan yang baru ataupun kita campur yang lama dengan yang baru, kita campurkan dan kita buat lebih baik lagi lah ya. Ada 4 pilihan yang kita boleh buat lah ya. Okay, jadi maksudnya apa yang kita ada pada sekarang ini bulan Februari, setakat inilah bulan Februari ini negara Malaysia ni macam tenang sikit lah, tak ada apa sangat lah. Tapi di negara-negara Eropah sekarang ni petani petani-petani dekat Itali, dekat Sepanyol, dekat Perancis sekarang ni tengah macam tunjuk perasaan ya. Mereka tak puas hati dengan tentang EU dan sebagainya lah. Jadi petani-petani ni sedang bergelumang masalah lah ya. Tapi masalah di Malaysia pun sama jugalah ya. Sekarang ni cuaca panas. Katanya monsun timur laut timur laut kita dah habis dah okay? So maknanya dia akan tiba waktu panas. Jadi kita minta anda supaya banyakkan minum air dan jaga kesihatan anda lah ya di musim-musim panas ni okey. So kita rasanya dah sampai kat sini saja okey. Jadi bulan 2 ini adalah tentang untuk kita buat pilihan dan kita akan teruskan kehidupan kita ni macam biasa. Setakat ini ada satu macam maklum balas lah balas tentang tahun 2024 ni ya. Ada seorang klien saya lah, klien ni kita bertemu, dia kata dia baru ditukarkan ke satu jabatan baru lah ya, tahun ini dia ditukarkan ke satu jabatan baru dan jabatan baru tu kerja tu lagi banyak dan sebelum ni dia jabatan yang lain dia ramai orang bawahan dia ya, tapi di jabatan yang baru ni dia tak ada orang bawahan, dia seorang je. Okey, dan dia kena banyak outstation pula tu.
Jadi outstation dan sebagainya. Jadi saya beritahu dia lah, tahun 2024 ni macam tu lah, ya. Untuk dia diperkenalkan dengan tanggungjawab lah. Walaupun kita ni umur 40-an pun kena juga, ya. Ada kita punya cerita daripada situ lah, ya. Tapi itulah, perkara ini ialah sikit sebanyak menjejaskan dia dari segi perkahwinan dia lah, ya. Jadi dia pun ada, ialah kata dah proceeding untuk bercerai dan sebagainya. So tak apalah, saya pun fikir untuk dia jugalah, ya. Tak apalah, kita bagilah dia untuk merasa kehidupan sebagai ialah orang yang bertanggungjawab kepada anak-anak dan kerja dan sebagainya lah, ya. Maksudnya tahun 2024 ni memang mencabar kita lah, ya. So maknanya itulah yang kita kena kuat semangat, ya. Kena tabah lah, ya. Dia punya proses dia ni untuk menjadi tabah, kita kena tenang dulu, kena sabar dulu lah, baru kita boleh tabah. Dan daripada tabah itulah munculnya cekal, munculnya berani, munculnya kekuatan dan sebagainya lah, ya. Kita tak boleh nak berani terus, ya. Kita tak boleh nak cekal terus, kita kena tabah dulu pun kena tenang, kena positif dan sebagainya lah, ya. Okey, so rasanya setakat inilah pada malam ini. Jadi kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okey, subhanallah, subhanallah. Wal asri innal insana fi husri illa allazina amanu. Okey, so sekarang ni anda semua buka mic. Okey, so sekarang ni kita ucapkan selamat berpuasa. Lambat lagi kan, tapi tak apalah. Okay. Selamat berpuasa, selamat Ramadan. Selamat berpuasa semua. Selamat bersahur. Selamat bersahur. Hey, Arn here, and I'm going to teach you how to stream to TikTok directly from OBS Studio. It's actually pretty easy, but there are some pitfalls, so make sure you watch the whole video, otherwise you may run into some issues. So consider subscribing because I've got a few videos coming up that you're definitely not going to want to miss. Like, I'm going to show you gear that I use that is way cheaper than the top tier brands, and as good if not better actually. How to stream to other platforms as well as TikTok like Facebook or Instagram, and I'm going to